Kemungkinan bateri kita boleh terbakar macam ni. Kalau kita baru dalam dunia FPV drone ni, bateri adalah benda yang perlu kita tahu. Kalau kita tersalah beli bateri ataupun kita salah charge bateri kita, bateri kita boleh terbakar macam ni. Papa, how did you do it? I don't know, I was just charging the battery and I heard boosh, and I ran and see, now it's going to explode. Stay away! Run! It's going to explode and here it goes! Whoa! Whoa! Kalau pula kita charge bateri kita dekat tempat yang ada pula barang yang mudah terbakar, silap-silap rumah kita pula terbakar. Sebab tu kita kena tahu pasal bateri dalam FPV drone ni. Okey, pertama sekali kita kena tahu jenis-jenis bateri yang ada dalam dunia FPV drone ni. Yang selalu kita jumpalah dalam FPV drone ni, dia ada dua jenis bateri, iaitu lithium ion dan juga lithium polymer ataupun orang panggil LiPo. Yang dekat tangan aku ni, yang ini adalah lithium ion battery. Okey, macam mana kita nak tahu lithium ion ataupun lithium polymer ataupun LiPo? Pertama sekali dia ada tulis lah, dia kat sini dia ada tulis tu lithium ion battery, maknanya ini lithium ion. Kalau dia tak tulis, kalau korang tengok bentuk dia, bentuk silinder. So bentuk silinder dia mesti lithium ion. Lithium polymer pula, bentuk dia petak dan dia ada tulis lah lithium polymer, salah itu lithium polymer. Apa pula beza kedua ni? Lithium ion selalunya digunakan dalam remote. Sebab apa? Remote dia tak memerlukan ampere yang tinggi untuk berfungsi. Jadi lithium ion sesuai lah untuk remote. Dan lithium ion ni pun jangka masa hayat dia panjang dan juga dia punya kapasiti juga tinggi berbanding lithium polymer. Lithium polymer pula selalunya digunakan di dalam drone. Sebab apa? Drone dia memerlukan ampere yang tinggi untuk menggerakkan motor dalam drone tu, tetapi dia punya kapasiti berbanding dengan lithium ion agak rendah. Kelebihan dia boleh bagi charge ataupun dia boleh bagi ampere yang tinggi. Okey, itu dua jenis bateri yang selalu kita jumpa dalam dunia FPV drone. Seterusnya, aku nak kongsikan pula kepada korang tentang voltage. Kalau korang nak main FPV drone ni, voltage bateri korang kena tahu. Dia ada macam-macam jenis voltage. Korang kena tahu pasal charge voltage, discharge voltage, storage voltage. Benda-benda tu sangat penting. Dan value-value yang ada tu pun korang kena tahu. Tak payah risau, aku nak tunjukkan kepada korang value-value voltage yang korang kena tahu kalau korang nak start dalam FPV drone ni. Jom. Okey, dekat sini aku ada satu jadual. Dalam jadual ni kita ada standard battery parameters lah. Ini dia punya value-value voltage, value-value current yang perlu kita tahu untuk setiap jenis bateri yang ada. So kita fokuskan kepada dua jenis bateri je lah, iaitu lithium ion dan juga lithium polymer. Okey, aku ada contoh kat sini. Kita guna contoh lithium ion aku punya bateri ni lah. Okey, kalau kita nak tahu, pertama sekali kita kena tahu dia punya rated voltage ni. Okey, dekat sini mana pula rated voltage dia? Okey, rated voltage untuk bateri ni dekat sini dia tulis tu 7.4 volt. Okey, kenapa 7.4 volt pula? Bukan ke 3.6? Sini 3.6 ataupun 3.7 LiPo kan. So sebab apa dia 7.4? Disebabkan bateri ini dia ada dua
sel. Maknanya dia ada 2 sel dalam tu. So kalau nak tahu 2 sel, maksudnya 7.4 bahagikan dengan 2 sel bersamaan dengan 3.7. So satu sel dalam ni dia ada 3.7 volt. So itu adalah rated voltage dia. Rated voltage ni dia kira macam voltage yang normal lah, normal yang bateri ni ada. Okey, kedua yang perlu kita tahu adalah kita punya full charge ataupun full charger voltage lah, 4.1, 4.2. Dia kalau kita nak charge bateri ni, dia akan ada setting dia lah yang perlu kita set kalau untuk dia nak dapatkan full charge dia. Okey, kalau untuk dapatkan full charge bateri ni, untuk 100% full charge, kita kena setkan dia kepada 4.1 ataupun 4.2 lah. Kalau kita tengok dekat sini. So nanti bila kita charge bateri kita, bateri ni voltage tu akan meningkat lah sampai 4.1 dekat sini. Okey, seterusnya adalah yang kita perlu tahu adalah storage voltage. Okey, storage voltage yang ini untuk lithium ion 3.7, untuk LiPo 3.8. Storage voltage ni apa? Storage voltage ni kalau kita tak guna bateri ni, kita kena setkan balik bateri ni kepada kita punya storage voltage. Okey, storage voltage ni supaya kita punya bateri tahan lebih lama. Kalau kita tak guna bateri ni, kalau contoh kita dah charge dia 100%, dah sampai 4.1, 4.2 punya volt, dan kita tak main dia seminggu. Bila kita tak main, dia akan menyebabkan bateri kita ni akan cepat rosak. So kalau kita dah charge full charge, make sure besok ataupun 2 hari selepas kita full charge tu kita main. Kalau kita tak dapat main, tiba-tiba hujan ke apa ke, dan kita nak simpan dulu, minggu depan baru nak main, so kita kena discharge balik, kita kena adjust balik kita punya voltage tu kepada storage voltage. Itu sebab storage voltage tu penting. Okey, seterusnya adalah discharge voltage. Discharge voltage ni di mana kalau kita check balik kita punya bateri, dia punya voltage bawah ataupun lebih kurang sama dekat dia punya discharge voltage ni, maksudnya bateri tu dah nak mati lah maksud dia. Sebab apa? Bila kita dah sampai discharge voltage ni, turun bawah daripada discharge voltage tu, so kita charge macam mana pun dia tak boleh naik lagi dah. So berhati-hati. So kalau kita nak main, contohlah kalau kita main, kita check setiap kali kita dah main tu, make sure voltage tu jangan kurang daripada 3.2 voltage. Ataupun nak lebih selamat, kalau dah sampai 3.5 kita stop main, dan kita tukar bateri baru, bateri yang full charge, dan kita charge balik bateri yang kita dah main tu. Okey, yang seterusnya adalah balance charge. Balance charge ni contoh macam ni, dia ada dua sel. So satu sel dia ada dia punya rated voltage, satu sel lagi dia ada rated voltage yang sama. So kita kena make sure kan dua-dua ni dia balance charging lah. Maksudnya dua-dua ni voltage yang sama. Kalau berbeza nanti dia akan cepat rosak. So kita kena charge dia balance charge lah, supaya dua-dua voltage yang ni sama saja. Yang ni support cell. Ini sebenarnya aku ambil dekat charger punya manual. Dalam charger manual tu dia ada tunjuk dia punya rated ni. So benda ni memang bagi aku bagus lah ada benda ni. So kita boleh charge ataupun kita guna bateri kita dengan lebih selamat lah. Yang korang kena tahu lagi, support cell lah yang aku cakap tadi, dia ada satu sel, dia ada dua sel, macam-macam ni dia dua sel, dan dia ada macam-macam jenis sel lagi lah. Dan maximum charge current. Ok, yang ni dia berbeza-beza. Maximum charge current ni disebabkan charger ni dia boleh sampai 15 ampere charge. Kalau 15 ampere maknanya lagi laju lah, dia punya cepat penuh lah. Tetapi yang ni korang kena tengok dia punya bateri. Dia setiap bateri dia punya maximum current charging dia berbeza-beza. Contoh macam ni tengok lithium ion ni, dia ada tulis kat sini, dia punya maximum charging current dia 2.0 amp. Maksudnya maksimum dia 2.0 je, jangan lebih. Kalau lebih nanti bateri akan cepat rosak. Kemungkinan yang bateri overcharge kan, itulah dia. Jangan lebih pada 2 ampere. Tetapi nak lebih selamat lagi,
make sure kita charge dia dalam 1C. Apa benda 1C ni? Okay, ni maximum charge value ni 1C. 1C ni kalau korang nak tengok, dia senang je. Contoh kalau kita ada macam ni 5000 mAh bateri, maknanya 5000 mAh bahagi kita tolak je 30 belakang ni, bahagi 1000 lah. Bahagi 1000 maknanya 5, maknanya 5 ampere dia punya maksimum dia boleh pergi. 5 ampere bersamaan dengan 1C. Dia agak complicated sikit, tapi bila korang dah tahu, korang boleh senang lah nak tahu sebenarnya. Dia 1C bersamaan dengan 5000. Kalau contoh ni 5000 bahagikan dengan 1000, jadi 5 ampere. 5 ampere adalah maximum charge value dia. Kalau korang charge dekat bateri tu, charge bateri ni guna charger lah. Tapi nak lebih selamat, aku selalu pakai 1C lah, ataupun nak selamat semua bateri aku charge dekat 1 ampere saja. Dia agak lama sikit lah nak charge bateri ni, tetapi dia lebih selamat dan juga dia kata bagi jangka hayat bateri ni lebih lama lah. Kalau kita charge dia lagi cepat, contohnya kita charge dia 2C, 3C ataupun maksimum yang dia boleh buat, memang cepat bateri tu, tetapi kemungkinan untuk bateri tu cepat rosak adalah tinggi. So kita pakai je 1C. Sebab apa? Kita charge pun sebelum kita nak main, malam tu ke sehari sebelum tu kita dah charge dua awal-awal kan. So kita tak perlu dah nak cepat-cepat. So ini adalah value yang korang kena tahu kalau korang nak main FPV drone ni. Value-value ni akan digunakan lah. Kita tahulah bila kita nak stop main, bila kita nak charge, bila kita nak orang kata make sure bateri tu lebih tahan lama. Tapi jangan risau, yang ni akan aku letak dekat dalam description, so korang boleh ambil lah kopi ni, so korang boleh refer nanti lepas ni. Kalau korang nak tahu lebih lanjut ataupun ada penerangan explanation aku tadi tu macam too technical lah, too technical lah pula kan, korang boleh je komen kat bawah tu, nanti kita discuss sama-sama. Okey, itu saja video kali ini berkenaan dengan bateri FPV drone. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain episod. Bye bye. Okey geng, kalau korang terlepas episod yang pertama, aku ada letak link dia dekat sini. So korang boleh tengok balik episod yang pertama. Kalau korang suka series ni, aku hargai sangat kalau korang boleh like and share. Terima kasih. Bye bye.